gini-gini. Lepas tu saya kata, Kak, akak kena ingat satu perkara. Apabila kita nak sesuatu lalu Allah tak izinkan setelah kita usaha, maksudnya Allah ada perancangan yang jauh lebih baik daripada kita. Akak dah doa kan, dah usaha kan? Anak usaha tak? Dia usaha. Nampak dia usaha tu. Dia dah usaha kan? Tapi Allah tak izinkan kan? Kena yakin Allah sedang selamatkan daripada sesuatu yang kita tidak tahu. Dan Allah nak kurniakan sesuatu yang kita tidak tahu. Dan perancangan Allah jauh lebih baik. Lainlah kalau tak usaha, mungkin kena muhasabah lah. Ada mistik lah di mana-mana. Saya nak cerita pasal qanaah ni, ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri ini yang patut kita dapat daripada madrasah Ramadan. Sebab Allah dah ikat siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan dapat takwa. Tapi kita kena tengok, kita ada tak ciri-ciri ni? Kalau tak dapat ciri-ciri sebagaimana Sayyidina Ali sebut, mungkin kita tak dapat pun darjat takwa. Dan pada malam ini saya nak sebutkan tuan-puan, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Saya tak habis lagi cerita tu tadi, ada sikit lagi. Yang saya nak sampaikan kepada tuan-puan dimati Allah sekalian ialah, kita nak muhasabah diri kita. Kita ada tak 4 ciri yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, ciri-ciri takwa? Kalau kita tidak ada, maksudnya Ramadan yang lepas belum berjaya mengubah diri kita. Kalau kita belum mempunyai ciri-ciri orang yang bertakwa pada saat ini, maksudnya kita tidak memperolehi ataupun kita belum berjaya mendapat darjat takwa hasil daripada 20 kali Ramadan yang kita telah bertemu sebelum ini. Mungkin 30 kali dah kita bertemu Ramadan. Subhanallah. Tadi kita sebut yang pertama tadi apa? Rasa takut, makin rapat kita dengan Allah dan sebagainya. Kemudian yang kedua disebutkan di sini iaitu beramal dengan wahyu. Kemudian yang ketiga ni, saya mendalam sikit bab rasa cukup dengan yang sedikit. Lalu kan saya tanya, saya kata pertama tiba dia angguk-angguk, yelah Ustazah, baik Ustazah. Kemudian ibu ni, saya tanya anak, kenapa semua nak jadi pilot? Ayah dia pilot ke? Ayah ada kat situ. Suami dia ada kat situ. Kenapa? Ayah juruterbang ke? Suami akak ni pilot ke? Tak Ustazah. Saya yang nak anak-anak ni jadi pilot. Anak ni tunduk. Lelaki. Jarang ya budak lelaki tunduk, diam. Pemalu. Dia kata anak dia pemalu. Saya kata, oh, akak yang nak suruh anak-anak jadi pilot? Ya Ustazah, sebab saya nak supaya anak ni besok yang bawa kapal terbang untuk saya pergi buat umrah, saya buat haji, biar anak saya yang bawa. Biar anak saya kata, saya terus tegur masa tu pada mak dia. Saya minta maaf dulu, saya kata, Puan, minta maaf Puan. Puan memang ada cita-cita untuk anak-anak. Sampai anak kecil ni pun nak jadi pilot, apa yang tak faham apa itu pilot. Maksudnya mungkin Puan dah tanam daripada kecil. Kan mak nak kamu jadi pilot, nak suruh jadi juruterbang, pilot. Jadi anak tu memang automatik tiga-tiga jawab pilot. Subhanallah. Saya pun sebut, saya kata, Puan, saya bukan ibu yang baik. Saya pun ada banyak kekurangan. Tapi saya perhatikan anak saya, hampir setiap tahun dia punya cita-cita dia berubah. Kenapa Ustazah cita berubah? Sebab anak kita bila dalam proses dia membesar, dia terdedah kepada banyak pengetahuan. Banyak ilmu. Dia terdedah bila dia tengok dokumentari itu, dia tengok itu kan, dia bercakap dengan kawan-kawan, dia tengok cerita ke apa ke. Jadi kemungkinan dia punya keinginan itu masih dari dalam proses membentuk. Kan? Dalam proses lagi. Jadi saya sebagai ibu, bila anak saya bagi tahu dia punya cita-cita, walaupun kadang cita-cita dia tu, contoh saya tanya anak ni nak jadi apa? Pelukis. Kan? Sebab dia tengah minat lukis. Jadi nak dia pelukis. Yang ni pula tengah minat buat kuih. Jadi nak jadi bakers. Nak buka bakery. Saya cuma, ya Allah, Umi doakan semoga berjaya cita-cita untuk jadi buka bakery Muslim yang berjaya kan, jadi usahawan gini-gini, nanti memiliki sekian, lepas tu boleh menghasilkan gini. Dia pun amin. Subhanallah. Mungkin tahun depan bertukar lagi, dia berubah fikiran dia. Masya Allah, dia terdedah. Tugas kita paling utama saya bagi tahu seorang ibu adalah berdoa dan mendoakan yang terbaik buat anak-anak kita. Sebut nama anak. Yang penting anak kita jaga solat, jaga ibadah. Bukan saya kata salah ibu bapa nak design anak, tak salah. Tetapi dalam waktu yang sama, janganlah pula kita terlalu kecewa bila apa yang kita nak tak dapat capai. Masya Allah. Kemudian tahu tuan-puan sekalian apa yang soal ibu ni tanya pada saya.
Saya sebutkan juga Puan, dalam kita memenuhi cita-cita kita, jangan jadikan anak mangsa. Mungkin itu cita-cita Puan sebenarnya, bukan cita-cita anak. Tapi Puan paksa anak. Lepas tu dia pun mula suruh suami dia pergi, anak dia pergi. Bang, bawa anak-anak. Dia mula nak menangis dengan saya. Dia kata, Ustazah, akak nak tanya soalan. Akak selalu marah-marah anak. Akak selalu gini cakap keluar perkataan yang buruk pada anak. Macam mana nak buat? Saya kata sebab sebenarnya akak terlalu mendesak anak jadi begini-begini, sampai bila anak tak buat apa yang akak nak, akak akan lepaskan marah. Allahu Akbar. Dah dapat belum page? Baru dapat. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan sekalian. Jadi, akhirnya ibu ni saya sebut begini. Dia tanya saya soal, macam mana Ustazah kadang saya rasa berdosa, rasa bersalah pada anak-anak. Dia jawab, saya jawab, Puan, macam ni. Pertama, taubat kepada Allah. Takut amanah anak sebagai amanah ini, kita dah salah guna, kan? Kita gunakan untuk memuaskan keinginan kita. Anak adalah amanah yang Allah berikan. Dan kalau kita jalankan amanah dengan baik, ia ada satu anugerah yang tidak ternilai. Tapi kalau anak ni yang sebagai amanah tapi kita lalai, lalu ia jadi musibah. Jadi Ustazah, saya kena buat apa? Saya kata taubat dengan Allah. Kemudian yang kedua, apa yang boleh kita buat ialah kita meminta maaf dengan anak dan kita cubalah jadi ibu yang memberikan kepada anak doa. Itu yang paling utama, doa. Tuan-puan sekalian, mohon maaf ya, saya panjang sikit kat situ. Okeylah, qanaah. Jadi itu ciri-ciri. Qanaah ni sebenarnya tuan-puan sekalian, ia menyelesaikan semua masalah kita. Mungkin kita target, Mama nak makan kat situ, gini, tiba-tiba tak dapat makan. Kan? Tiba-tiba, okey tak ni? Tiba-tiba tak dapat. Orang penuh. Tapi sifat qanaah kita, tak apalah, tak ada rezeki, makanlah kat tempat lain, bang. Kita target kita, kenapa ada masalah kan? Okey. Maksudnya target kita contohnya, sekian-sekian, nak ni kan, target sales. 20,000, tiba-tiba tak dapat. Dah usaha dah. Akhirnya qanaah selesaikan. Tak apalah, kita dah usaha. Itulah yang terbaik. Lain kata usaha, kena muhasabah lah. Sifat qanaah ni akan mencukupkan. Bila kita tengok suami kita dengan akhlak yang buruk contohnya. Tak apalah, akhlak dia ada 5 buruk. Tetapi ada juga baik dia. Anak kita walaupun tak berjaya sebagaimana kita nak, syukur ya Allah. Sebab apa? Di sebalik tu, dia ni anak yang rajin menolong. Walaupun mungkin tak cemerlang. Subhanallah. Allahu Akbar. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sifat qanaah ini adalah sifat yang pure bagi orang yang bertakwa. Ciri-ciri penting untuk jadi orang yang bertakwa. Sehingga disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ciri-ciri orang bertakwa iaitu mempunyai sifat qanaah. Cukup apa yang ada akan melahirkan rasa syukur. Daripada rasa syukur itulah akan mengubah hidup kita. Daripada suami tu berpanggil buruk, anak panggil buruk, kerana kita ni syukur dan qanaah, Allah akan ubah orang-orang ni. Sebab Allah sedang menguji kita, lalu kita tetap teguh mensyukuri nikmat Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya nak pergi kepada persoalan yang biasa orang tanya. Saya nak pergi pada fadilat dan keutamaan Ramadan. Yang pertama, sebab tadi kata merebut pahala Ramadan dan istiqamah selepasnya. Okey, yang pertama tuan-puan sekalian, kita baca surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nanti kan belikan pada Ustaz. Sebenarnya ada yang berdiri macam ni. Ini lagi mudah sebenarnya. Ustaz ada je sebenarnya. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya ni sedang baca buku ni ya. Satu-satu soal jawab fiqh Ramadan. Ini memang buku saya sendiri, terbitan pertama Ustazah Asma Harun. Ini hasil daripada brainstorming yang sangat lama dengan tim dan juga Ustaz Zuhairi. Mengumpulkan 111 soal jawab fiqh Ramadan. Masya Allah. Secara tuntas, secara detail tuan-puan sekalian. Bermula daripada tajuk tadi tu, pengenalan, kemudian fadilat dan keutamaan Ramadan. Fadilat dan keutamaan Ramadan. Kemudian semua soal jawab fiqh yang paling popular. Kepada siapa yang berhajat untuk memiliki buku ni, tuan-puan sekalian boleh. Kalau di IG kena DM ataupun tekan di mana Syirah? Bio. Boleh pergi bio ataupun boleh DM. Manakala kalau di FB page sekarang, sahabat-sahabat yang ni boleh tinggalkan komen saja, nanti kita akan balas. Okey.
Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya nak pergi pada fadilat keutamaan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan dinamakan Ramadan? Okey, kita pergi kepada surah Al-Baqarah ayat 185 yang saya bacakan tadi. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk. Juga menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Ustazah perlu air manis ya. Masya Allah. Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan banyak-banyak bulan di dalam 12 bulan tu Ramadan saja yang disebutkan. Nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Perkataan Ramadan. Allah sebut direct. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Diturunkan di dalamnya Al-Quran. Padanya Al-Quran. Kita tahu Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, manakala 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah dinamakan ayat Makkiyah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dinamakan ayat Madaniyah. Subhanallah. Masya Allah, ada yang bagi respon tentang kisah tadi tu kan, tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, jadi bila kita sebut tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, apakah maksudnya? Dan kita tengok pula di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Masya Allah. Di dalam surah Natijah. Dalam surah Al-Isra Allah sebutkan tentang surah Al-Isra bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan surah Al-Isra. Ni, berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya inna anzalnahu telah diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran, Masya Allah, pada malam Lailatul Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Subhanallah. Tapi ayat pertama tu dah jelaskan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya diturunkan padanya. Diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Subhanallah. Jadi persoalan di sini, bagaimana? Diceritakan, disebutkan oleh alim ulama, subhanallah. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Di bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi. Kemudian daripada langit bumi diturunkan secara berperingkat oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang 23 tahun. 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam tempoh tersebut, malaikat Jibril turunkan secara berperingkat. Masya Allah. Okey, kita tengok Ramadan adalah satu nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahawa nama ini mempunyai signifikan dan falsafah tersendiri. Namun persoalan yang harus kita tengok ni dalam buku ni disebutkan satu-satu pandangan ulama. Pandangan Ramadan yang membawa maksud, yang pertama, perkataan Ramadan diambil daripada perkataan Ar-Ramad, iaitu kepanasan batu disebabkan kepanasan matahari. Jadi di antara kemuliaan Ramadan, innama summiya Ramadan li'annahu yarmidu zunuba ibadillah. Subhanallah. Yang mana disebutkan hadis yang berbunyi, kan, satu hadis yang berbunyi yang bermaksud bulan ini dinamakan Ramadan kerana ia membakar dosa hamba Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu membawa maksud membakar. Dan ini pendapat yang pertama oleh alim ulama menyatakan kenapa dinamakan membakar. Bulan Ramadan adalah bulannya dosa-dosa dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita dibakar oleh Allah. Kan kalau kita tengok ranting kan ataupun daun bila dibakar dia hangus, dia dah hilang dah. Maksudnya Allah ingin menghilangkan dosa. Dalam hadis yang sahih tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu, sebenarnya Ustazah nak hadis tu, nanti kamu cari. Berkenaan dengan setiap malam Allah akan membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Itu hadis yang sahih yang mana di hujungnya Nabi bersabda, pada setiap malam Ramadan Allah akan membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Masya Allah. Itu antara kelebihan dan keutamaan kan Ramadan. Ada dalam buku ni. Masukin belik buku ni.
Namun hadis ini merupakan, okey, subhanallah. Seterusnya, pandangan yang kedua, Al-Azhari yang merupakan seorang pakar bahasa melihat Ramadan pada aspek persediaan perang dan sebagainya. Ada macam-macam lah pandangan berkenaan dengan perkataan Ramadan itu sendiri. Okey, sekarang kita pergi pada persoalan. Ini muka surat 6, muka surat 6 ni. Oh, muka surat 6 bagi bab 1. Oh, dia bagi-bagikan macam tu. Okey, Masya Allah. Berkenaan dengan soalan, apakah maksud hadis puasa untukku dan aku yang akan membalasnya? Ini satu persoalan yang sangat menarik dan akan menjawab kepada topik kita pada malam ini. Masya Allah. Okey, saya nak bacakan dulu hadis yang disebutkan tadi. Hadis riwayat Tirmizi, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bab keutamaan bulan Ramadan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dinilaikan sahih oleh Ibnu Hibban. Okey, Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat syayatin." Yang bermaksud, pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Okey. Kemudian wa maradatu jinni wa ghulqat abwabun nar. Nabi sebut lagi pintu-pintu neraka akan ditutup. Pada malam pertama Ramadan, pintu neraka akan ditutup. Falam yuftah minha babun. Tidak ada satu pun pintu neraka yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah. Dan akan dibuka pintu-pintu syurga. Falam yughlaq minha babun. Dan tidak akan ditutup satu pun pintu. Pintu-pintu syurga tak akan ditutup satu pun. Pada malam Ramadan saja, malam pertama Ramadan, Nabi sebut, tuan-puan sekalian, yang pertama, akan diikat, dibelenggu syaitan, jin-jin yang jahat, semua akan diikat. Akan ditutup pintu neraka. Dan tidak ada satu pintu neraka pun akan dibuka sepanjang Ramadan. Dan akan terbuka pintu syurga. Dan tidak ada satu pintu syurga pun akan tertutup sepanjang Ramadan. Sentiasa terbuka. Lalu seorang penyeru menyeru, "Wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah melakukan ketaatan. Dan wahai yang mengharapkan berhajat nak melakukan keburukan, Masya Allah, maka berhentilah daripada melakukan kemaksiatan." Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan hamba-hamba daripada api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan hamba-hamba daripada api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi apa yang kita harapkan, tuan-puan yang mati Allah sekalian, nama kita, roh kita, jasad kita, Allah pilih dan Allah perintahkan kepada malaikat. Kan Allah perintahkan kepada malaikat supaya mencatat dan menuliskan bagi kita bahawasanya kita adalah golongan yang akan dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni hilang dek. Kenapa ya? Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, sebelum tu kan saya nak jawab tu tadi. Kan ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, "As-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi ashri amsalihha." Iaitu satu hadis kursi yang mana Allah berfirman. Ini hadis kursi, ia adalah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah berfirman, "As-siyamu li," sesungguhnya puasa untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya, memberikan ganjaran pahala. Wal hasanatu bi ashri amsalihha. Dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan sepertinya. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ini adalah satu hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Kan hadis sahih. Jadi ia menyebutkan tentang bagaimana kedudukan puasa, yang mana Allah menyebutkan puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Apa yang kita buat di bulan Ramadan semuanya digandakan 10, bahkan lebih lagi daripada itu. Okey, jadi antara yang disebutkan perbincangan ulama, apakah dimasukkan dengan hadis Nabi ni? Kan sebab persoalan yang timbul, adakah ibadah lain bukan Allah? Adakah ibadah lain Allah tidak, bukan Allah yang berikan pahala? Kenapa Allah tak sebutkan solat untukku dan akulah yang akan memberikan pahala? Ataupun sedekah yang diberikan adalah untukku, aku akan beri pahala. Ataupun haji, zikir dan sebagainya. Tapi kenapa bila ibadah puasanya Allah sebut puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi ulama bincang secara tuntas, tuan-puan sekalian. Pandangan yang pertama, Masya Allah.
disebutkan puasa ialah amalan yang tidak mempunyai unsur riak berdasarkan pendapat Al-Maziri dan Abu Ubaid. Menurut Abu Ubaid, kita mengetahui bahawa semua amalan baik. Okey, pendapat ulama pertama menyatakan bahawa puasa ini satu amalan yang selamat daripada riak. Okey, kejap nak minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kita kata selamat daripada riak? Pertama, semua orang pun berpuasa. Masya Allah, semua orang pun berpuasa. Kalaulah kita kata, saya puasa hari ni. Alhamdulillah puasa. Mungkin orang akan jawab, bukan kau seorang je puasa, semua orang pun puasa. Nama pun bulan Ramadan. Tapi berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Mungkin sedekah susah sikit nak selamat daripada riak kalau orang tahu. Tapi puasa, walaupun orang tahu kita puasa, walaupun heboh lah kita puasa, Alhamdulillah hari ni saya berpuasa. Dan ia bukanlah satu perkara yang boleh menimbulkan riak sebab semua orang pun berpuasa dan tahu itu bulan Ramadan. Kedua, puasa ni tak nampak. Tuan-puan sekalian, selagi kita tak cakap kita puasa, orang tak tahu kita puasa. Tapi solat nampak, sedekah nampak, zikir nampak, selawat nampak, tutup aurat nampak. Kadang kita riak dengan kita tutup aurat, kita tengok orang tak tutup aurat, kita pandang hina. Apa lagi? Amal-amal kebaikan semuanya nampak. Kecuali kalau dalam bilik lah kan. Tapi yang puasa, walaupun kita berpuasa di khalayak ramai, puasa ada satu amalan yang tidak nampak. Kecuali kita cakap. Kan kita buat dah dahaga. Lepas tu kita tanya dahaga sungguh lah hari ni. Dah lah panas. Orang kata minumlah kau dahaga. Puasa. Barulah orang tahu kita puasa. Tapi kalau kita rahsiakan, tuan-puan sekalian, orang tak tahu. Sebab itu puasa adalah ibadah yang paling selamat daripada riak. Berbanding ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah. Pandangan yang kedua, yang mengatakan bahawa kenapa Allah sebut puasa adalah untukku. Hanya Allah SWT yang mengetahui berapa sebenarnya balasan yang paling sesuai untuk dianugerahkan kepada orang yang berpuasa kerananya. Antaranya tuan-puan sekalian, puasa ni disebut sebagai syahrul sabr. Bulan Ramadan, syahrul sabr. Membawa masuk bulan Ramadan adalah bulan sabar. Sabar apa? Subhanallah. Sebab kita meninggalkan makan minum bukan sebab tak ada makanan, tak ada minuman. Banyak berlambat makanan yang peti ais. Banyak kepek-kepek, banyak biskut-biskut. Tapi kita meninggalkan makan dan minum kerana Allah. Subhanallah. Kalau orang miskin, dia tinggalkan makan minum. Dia tak makan, tak minum kerana tak ada makanan sebab dia miskin. Tapi kita ni, tuan-puan sekalian, bukan tak makan, tak minum kerana tak ada duit, tak ada makanan. Kita mampu. Tetapi kita tetap menahan, subhanallah. Kita tetap menahan diri kita kerana mengharapkan redha Allah, kerana kita mengharapkan pengampunan Allah dan sebagainya. Masya Allah. Okey, ada lagi lah perbincangan-perbincangan tu tuan-puan sekalian. Saya sebenarnya nak pergi kepada, Masya Allah, dalam buku ni antara topik-topik yang sangat menarik. Sekali lagi kan, kita nak pergi pada soal jawab dah sebab saya dimaklumkan setengah jam terakhir kita nak buka soal jawab. Ini adalah buku Ustazah Asma, buku terbaru Ustazah Asma Harun, soal jawab fi Ramadan 111, soal jawab yang paling popular dan dijawab dengan sangat detail, bukanlah sangat detail tetapi memadai kita orang awam. Kita bawakan pendapat-pendapat ulama dan kita ambil pendapat yang terpilih dan semua jawapan kita berdasarkan dalil-dalil hadis Nabi dan juga Al-Quran. Jadi hadis Nabi yang kita bawakan adalah hadis-hadis yang telah ditasahihkan, hadis sahih. Dan bila hadis itu dhaif, kita tuliskan hadis itu adalah hadis dhaif. Tapi kita ambil jawapan itu berdasarkan hadis sahih. Contohnya berkenaan dengan Ramadan, fadilat dan keutamaan, kemudian bab niat, bab sahur dan bab berbuka, kemudian kepada perkara yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa, perkara sunat dan makruh dalam berpuasa, puasa dan wanita, hukum hakam suami isteri, rukhsah dalam berpuasa, bab kafarah, puasa dan isu perubatan, boleh tak wanita Masya Allah. Kak Roshidah teringat Usrah dengan Asma di Brisbane. Masya Allah. Rupanya ada sahabat yang sama-sama dulu dekat Brisbane. Okey, Lailatul Qadar, Qadar dan Fidyah. Okey, sekarang kita nak buka kepada sesi soal jawab. Saya kira ini adalah sesi yang sangat kita boleh dapat pahala ikhlas selain daripada pahala puasa. Betul Ustazah, susahnya nak jaga hati daripada riak. Dua orang yang berpuasa diperkenakan Allah. Ya, tuan-puan sekalian, ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, ada dua doa yang tidak ditolak. Nabi ditanya,
Kan, bilakah waktunya mustajab doa? Dan Nabi menjawab, ada 2 waktu yang mana Allah beri perhatian ketika hambanya meminta. Jadi ungkapan memberi perhatian tu membawa maksud antara waktu-waktu mustajab doa tuan-puan sekalian. Nabi sebut yang pertama, mereka yang berdoa setiap kali selepas solat fardu. Boleh cari ya hadis tu? Mereka yang berdoa setiap kali lepas solat fardu, tuan-puan sekalian. So itu lepas solat fardu, jangan kita dilepaskan peluang untuk banyak berdoa kepada Allah. Mintalah apa saja lepas solat fardu. Dan yang kedua, iaitu mereka yang berpuasa sehingga berbuka. Dan wallahu alam, sama ada orang yang berpuasa sehingga berbuka ataupun orang yang berbuka puasa. Jadi doa, antara yang mustajab doa itu antaranya adalah waktu yang kita nak berbuka puasa tu tuan-puan sekalian. Waktu mustajab doa. Masya Allah. Adik-adik. Okey, subhanallah. Salatu la turaddu da'watuhum. Boleh? 3 golongan doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama adalah imamul adil, imam yang adil. Wasaim hatta yuftir. Iaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Wa da'watul mazlum. Iaitu doa orang yang dizalimi. Subhanallah. Masya Allah. Okey, ada yang tanya, Ustazah macam mana ya masa Ramadan memanglah boleh baca Quran banyak-banyak, boleh zikir banyak-banyak. Kemudian bila Ramadan kita boleh siap solat sunat banyak-banyak, kan, sedekah banyak-banyak. Macam mana nak kekalkan istiqamah sama momentum selepas Ramadan? Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk mengekalkan sama seperti Ramadan agak mustahil. Kecuali orang yang benar-benar takwa, orang yang benar-benar beriman. Saya sebutkan kenapa agak mustahil. Masya Allah. Dia punya momen bulan Ramadan ni memang ada di bulan Ramadan sahaja. Setiap detik di bulan Ramadan adalah barakah. Saat tu kan, naik, tik, semuanya barakah-barakah. Bulan yang mana kita baca hadis Nabi tadi tu, kan kita dah baca tadi, yang mana Allah dah sebut, Nabi dah sebut. Bila malam pertama bulan Ramadan saja, ikat jin, jahat, iblis, syaitan diikat, dibelenggu. Kemudian dibuka pintu-pintu syurga. Tak ada satu pintu tertutup. Ditutup pintu neraka. Maksud pintu neraka ditutup oleh Allah. Allah menyukarkan kita untuk melakukan maksiat. Allah membuatkan kita berat untuk melakukan maksiat. Dan dibuka jalan-jalan ke syurga seluasnya. Kemudian disebutkan lagi, Nabi menyambung lagi, ada penyeru mengatakan bahawa ada seruan. Walaupun kita tak dengar secara zahir, tapi seruan itu menyeru, wahai orang yang mengejar kebaikan lalu melakukanlah ketaatan. Wahai orang yang ingin melakukan maksiat, berhentilah. Dan Nabi menyebut pada setiap malam Ramadan akan dibebaskan di kalangan hamba-hambanya. Setiap malam Ramadan Allah akan membebaskan di kalangan hambanya daripada api neraka. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain lagi kan Nabi sebut man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan dengan bersungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan ditutup, akan diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Jadi dari sudut kemuliaan, dari sudut waktu pun dah berbeza besar tuan-puan sekalian. Apa yang Allah kurniakan di bulan Ramadan dari sudut kemuliaan waktu tidak ada di bulan yang lain. Sebab itu bila kita masuk bulan Ramadan, feel pun lain, suasana berbeza, hati berbeza. Kita punya hati, kita punya mental, kita punya fizikal, subhanallah. Sebab ia satu bulan yang mana para malaikat turun ke bumi, kan, yang mana rahmat Allah melimpah ruah berganda-ganda. Kasih sayang Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah, pahala diberikan berganda-ganda tuan-puan sekalian. Masya Allah. Dan kita boleh lihat disebut dalam hadis Nabi tentang bab bagaimana Rasulullah, kan puasa juga disebut syahrul jud. Bagaimana para sahabat menggambarkan Rasulullah bila di bulan Ramadan, Rasulullah bersedekah di bulan Ramadan lebih laju daripada angin bertiup. Maksudnya ini riwayat yang sahih tuan-puan sekalian yang berkenaan dengan, okey, ini muka surat, Masya Allah. Siapa yang ada, subhanallah, saya ni memanglah betul lah satu saya nak kempen buku dia. Tapi tuan-puan sekalian, apa hadis-hadis yang saya bacakan, hadis-hadis yang sahih memang ada dalam buku ni. Kita cuba sedaya upaya
tuan-puan sekalian, untuk melengkapkan segala persoalan. Jadi hadis yang disebutkan tentang bulan Ramadan, dan Rasulullah sendiri menggandakan ibadah di bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Sebab itu saya sebutkan tadi, bagaimana nak istiqamah supaya sama, agak mustahil untuk sama. Dan kita tahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini hadis Nabi. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman ini bertambah bila kita melakukan ketaatan dan berkurang bila melakukan maksiat. Jadi tuan-puan sekalian, bulan Ramadan memang bulan yang mana Allah mempermudahkan kita buat amal soleh dan tak pelik kita mampu istiqamah. Tapi bila masuk 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal dah berubah. Tetapi yang mampu kita istiqamah mungkin bukan kuantiti ibadah, tetapi kualiti. Sebab itu kalau orang tanya, Ustazah macam mana nak istiqamah? Sama ibadah macam bulan Ramadan. Maksud puan macam mana? Yelah bulan Ramadan boleh habis 1 juzuk sehari. Ustazah saya boleh habis 2 juzuk sehari. Ustazah bulan Ramadan saya boleh habis 1 juzuk 1 waktu solat. Tapi lepas Ramadan tak dapat. Saya kata memang agak mustahil. Tapi yang mampu adalah kita mengekalkan kualiti ibadah. Kuantiti mungkin tak mampu sama. Sebab jadual pun dah berubah apa semua. Kan kita sibuk ada hari makan, tapi orang Ramadan kita tak sibuk masak apa semua. Yang pertama, istiqamah kualiti Ramadan. Yang kedua, kan kita istiqamah kesan Ramadan. Masya Allah. Apa maksud? Kesan Ramadan. Kan bulan Ramadan kita jaga lidah. Lepas bulan Ramadan jaga lidah juga. Bulan Ramadan kita tak ngumpat-ngumpat orang. Bulan Ramadan kan kita menunjukkan rasa belas kasihan kepada manusia. Dilepas bulan Ramadan, kita tetap mengekalkan kesan tarbiyah bulan Ramadan pada kita. Jadi kalau tadi Puan Tunku bertanya tentang bagaimana nak istiqamah selepas Ramadan, istiqamah 2 perkara. Kualiti ibadah, kan solat yang khusyuk itu kualiti. Tak mampu nak solat banyak seperti mana bulan Ramadan, jaga kualiti ibadah solat yang khusyuk di awal waktu. Tak mampu nak banyak sedekah sebagai bulan Ramadan, jaga kualiti sedekah yang ikhlas kerana Allah. Tak mampu nak zikir banyak, jaga kualiti zikir itu, zikir yang kita fahami, zikir daripada hadis Nabi, zikir yang betul-betul kita hayati. Masya Allah. Subhanallah. Tak mampu nak solat sunat banyak, tarawihkan banyak, jagalah solat-solat sunat yang tak pernah Rasulullah tinggalkan. Tahajud kan, solat sunat duha antaranya, solat sunat witir, Masya Allah. Itu yang kita sebutkan. Sebab kalau tak, memang kita tak akan mampu tuan-puan sekalian. Saya nak bacakan hadis Nabi ni, Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari, tuan-puan sekalian dalam muka surat 21. Siapa yang dah ada buku ni boleh rujuk. Masya Allah. Nabi SAW bersabda. Kana Nabi SAW ajwadan nas. Menurut Ibnu Abbas. Mohon maaf ya, ini adalah hadis daripada Ibnu Abbas. Bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rih al-mursalah. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemurah, dengan kebaikan dan sifat pemurahnya semakin memuncak di bulan Ramadan. Nampak? Diceritakan Rasulullah memang seorang yang pemurah, tetapi sifat pemurah Rasulullah memuncak bila bulan Ramadan. Membawa maksud dari segi kuantiti. Kuantiti ibadah Rasulullah sendiri berubah bila bulan Ramadan, tetapi berbeza bila bulan-bulan yang lain. Namun dari segi kualiti, keikhlasan itulah yang dikekalkan. Itu yang mampu kita istiqamah. Ketika Jibril menemui baginda, Jibril AS menemui baginda setiap malam di bulan Ramadan sehingga selesai. Nabi SAW memperdengarkan Al-Quran kepadanya. Di saat Jibril AS datang, baginda memberikan kebaikan melebihi angin mursalah yang bertiup atau yang dikirimkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kenapa disebutkan Rasulullah berinfak bulan Ramadan jauh lebih laju daripada angin? Angin kan laju. Siapa yang boleh kejar angin? Siapa yang boleh berlari dan boleh melawan angin? Tak boleh kita, angin tu sangat laju. Rasulullah punya infak dan sedekah bulan Ramadan. Ada orang susah je tanpa fikir. Bagi, laju bagi. Bagi. Ibarat macam tu. Tak ada tahan-tahan dah. Kita nanti bulan Ramadan. Sebab itu ada orang, dia ada namanya tabung Ramadan. Sepanjang 11 bulan sebelum Ramadan, dia selalu masukkan duit dalam tabung tu. Masuk. Bila tanya kenapa ni ada tabung khas Ramadan, Ustazah, saya selalu fail bila bulan Ramadan.
Sedangkan antara ibadah yang paling dituntut bulan Ramadan dan berganda, dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah menggandakan sedekah di bulan Ramadan. Dan digambarkan lebih laju daripada angin, maksudnya lajunya Rasulullah bagi. Tanpa cek, dia ni macam orang kaya. Bila orang meminta je bagi. Tak payah nak tengok kasut dia ke, tak payah nak tengok dia datang dengan apa ke, tak payah nak siasat. Bagi. Subhanallah, sangat laju. Itu tahap orang yang ikhlas. Memberi kerana Allah. Kan, tanpa dia ada syak wasangka apa semua. Kalau pun orang tu menipu, mudah-mudahan Allahu Akbar. Okey, ada lagi soalan tu. Sekejap ya. Saya sambung sikit lagi. Jadi tuan-puan sekalian, ada orang disediakan tabung. Bila kita tanya kenapa, dia kata selalu fail Ustazah bulan Ramadan untuk bersedekah banyak-banyak. Apa yang menyebabkan fail? Saya tanya. Masuk fail tu, saya sedekah tapi tak jadi paling banyak. Jadi biasa-biasa je. Bahkan makin kurang daripada bulan lain. Sebab bajet bulan tu dah pergi kepada bajet puasa dan bajet raya Ustazah. Jadi saya dah rasa selalu ruginya lah. Patut bulan Ramadan banyak sedekah. Jadi saya dah buat tabung khas Ramadan. Tapi di waktu yang sama, sebelah bulan tu saya tetap bersedekah juga. Tetapi mesti ada keutamaan tabung Ramadan. Dan bila tiba malam pertama Ramadan, saya akan pecahkan tabung tu. Dan itulah yang saya lakukan sedekah. Dan ada sedekah khas saya untuk bulan Ramadan. Masya Allah. Janganlah pula sekarang kalau ada orang susah, tuan-puan sekalian. Tuan-puan kata nanti tunggu Ramadan lagi 7 hari. Menunaikan hajat saudara kita pada waktu yang diperlukan itu juga afdal, tuan-puan sekalian. Janganlah tangguhkan ke bulan Ramadan. Cuma bagilah mungkin jumlah yang agak sedikit dan kita kata insya-Allah nanti Ramadan saya bagi lagi. Boleh. Tapi janganlah kita hampakan harapan orang yang meminta pertolongan. Janganlah orang tu tengah lapar nanti tunggu Ramadan ya, tak lama lagi. Janganlah pula, sebab afdal kita menunaikan hajat saudara ketika waktu yang dia meminta. Okey, waktu dia perlukan. Okey, soalan seterusnya. Tadi ada tanya, Ustazah, adakah orang yang menyusu dan orang yang mengandung kan dikecualikan daripada berpuasa? Okey, subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya nak sebutkan begini. Bagi orang yang menyusu, wanita yang menyusu dan wanita yang mengandung, dia boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Namun rukhsah ini, mari kita rujuk. Mana rukhsah yang kata boleh tak berpuasa tu? Sebab saya kena jelaskan agar kalian faham ni pasal ni. Kalau tak faham ni, dia akan menyebabkan kita salah amalan. Okey, dalam bab ini Allah berfirman. Subhanallah. Yang mana? Okey, Masya Allah. Ini adalah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ni. Cari firman Allah tu. Berkenaan dengan kemudahan rukhsah yang Allah berikan kepada. Okey. Subhanallah, tuan-puan dan puan, macam ni. Kepada wanita yang mengandung ataupun menyusukan anak yang tidak mampu berpuasa. Sama ada sebab dirinya lemah ataupun dia bimbang kandungan anak. Okey, kena jelas pasal ni. Tak ada whiteboard kan? Sebab tu Ustazah minta memang kena ready whiteboard. Ustazah nak conteng sebenarnya, nak tulis. Tuan-puan sekalian, bagi wanita yang menyusu anak dan juga yang mengandung, dia boleh ambil rukhsah tidak berpuasa. Yang pertama, okey, dan tolong jangan kita ni nak judge orang. Aku okey je puasa, mengandung. Okey je, kau ni saja tak nak puasa kan? Ataupun menyusu. Kita tak boleh bandingkan diri kita dengan orang lain dan orang lain dengan diri kita. Sebab kemampuan berbeza, tuan-puan sekalian. Kemampuan memang berbeza. Ada orang mengandung memang relax, dia tak ada efek apa-apa. Anak pun cegah bergerak je dalam perut. Ada perempuan menyusu, walaupun dia puasa, dia tak efek susu dan dia maintain je cergas. Kalau saya lah, bila pengalaman saya menyusu, tuan-puan sekalian, bila saya menyusu, saya lebih berat, lebih tak mampu berpuasa. Kadang-kadang pernah bila saya menyusu kan bulan Ramadan, separuh Ramadan saya tak mampu. Dah masuk pukul 10, pukul 9, pukul 12 saya dah menggigil-gigil dah. Saya dah menggigil-gigil. Dah hypo dah. Memang doktor kata memang ada masalah gini-gini. Separuh daripada Ramadan tu saya tinggalkan, kemudian qada. Jadi tuan-puan sekalian, dia ada dua kan. Dalam bab ni ada dua golongan. Yang pertama wanita yang menyusu, kemudian dia tidak, itulah memang kita contohin sikit. Lepas ni get ready terus ya.
Masya Allah. Jadi, kenapa Ustazah panjangkan sikit ni isu ni sebab ada perkara penting yang nak sampaikan. Tunggu. Kita nak habis dah 5 minit lagi. Bismillah. Ustazah, insyaAllah tak apa. Okey, sebelum tu saya nak baca firman Allah Subhanahu Wa Taala bab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib bayar fidyah itu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan keadaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Okey, lalu tidak berpuasa. Ayuftir. Faman kana minkum maridan ala safari fa'idatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Sebenarnya ayat ni ada ayat lain lagi. Maksudnya ayat yang mengatakan dia boleh berbuka tu, dibenarkan berbuka. Tu ayat kat mana? Okey, ini simple je sebenarnya saya nak tunjukkan. Tuan-puan sekalian, ibu menyusu dan ibu mengandung. Tak payah pusing pun tak apa. Nak pusing. Okey. Ibu menyusu dan ibu mengandung. Okey. Dua golongan ni boleh ambil ruksah. Okey, ruksah. Ruksah ni apa? Satu kemudahan. Apabila timbul kesukaran. Okey. Ibu mengandung dan ibu menyusu dan ibu mengandung. Dua golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi secara jelas. Itu tadi tu yang berkenaan lain. Mana firman Allah berkenaan bab menyusu? Masya Allah. Okey, ruksah, kemudahan apabila timbul kesukaran. Bila timbul kesukaran. Dan apa hukum mengambil ruksah? Apabila timbul kesukaran, maka afdal kita ambil ruksah. Tapi kalau kesukaran tu tak sukar mana, contoh kan, dibenarkan orang yang bermusafir untuk tidak berpuasa, tapi musafir dia tu taklah susah sangat. Kan, naik flightnya, tak ada penat sangat, lagipun dia memang musafir tapi dalam keadaan yang tidak sukar mana, maka berpuasa lebih baik. Macam hadis Nabi, macam firman Allah tadi. Maka berpuasa itu lebih baik bagimu. Hadis Nabi. Okey, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla wada'a 'anil musafir syatra salah wa 'anil musafir wal hamil wal mardi asam aw siyam. Sesungguhnya Allah meringankan daripada orang musafir dengan separuh salat dan meringankan daripada puasa bagi perempuan hamil dan menyusukan anak. Okey. Jadi ibu menyusu dan ibu mengandung tuan-puan sekalian ada kemudahan bila timbul kesukaran untuk tidak berpuasa. Okey, tak apa. Cuma saya nak sebutkan ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama adalah dia bimbang akan dirinya. Kenapa jadi tak cantik pula di sana? Okey. Bimbang dirinya. Okey. Kemudian yang kedua, dia bimbang anak. Anak ni anak yang dikandung ataupun anak yang disusukan. Okey. Bimbang dirinya tuan-puan sekalian. Siapa wanita yang meninggalkan puasa, kenapa tak puasa? Oh, saya mengandung. Oh, kenapa tak boleh? Doktor kata masalah kalau mengandung. Saya HB saya rendah, ada masalah kesihatan dirinya. Baby sihat, baby elok. Baby bergerak je walaupun dia puasa. Tapi sebab doktor kata, puan kalau bini puan ada masalah kesihatan ni bahaya untuk diri puan. Jadi dia meninggalkan ataupun dia berbuka puasa kerana bimbang akan dirinya, maka dia wajib qada. Wajib qada. Ini jumhur ya, wajib qada. Saya tak pergi kepada perbahasan pendapat-pendapat yang lain, tapi saya sebut pendapat yang jumhur, maksudnya majoriti ulama menyebutkan wajib qada. Yang kata tak payah berpuasa, itu saya tak kupas lah. Cuma ada golongan yang tak wajib qada puasa. Siapa golongan yang tak wajib qada puasa langsung? Iaitu
Orang yang pertama, orang sakit. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Yang kedua, orang tua renta. Orang tua renta, betul tak tua renta ya? Orang yang kita panggil apa? Tua bangka. Tak baik pula kan tua bangka. Apa dia? Tua renta lah. Betul istilah tu. Tua renta yang takkan muda. Takkanlah kita kata kod lah esok-esok. Takkan muda dah. Sama ada orang yang sakit tidak ada harapan sembuh ni, okeylah koma ke, ataupun memang sakit doktor kata memang tak boleh puasa dah. Puan-puan ni dah kanser stage 4, puan tak boleh puasa dah, sebab puan kena konsisten dengan ubat. Apa-apalah, dua golongan ni barulah dua golongan. Dan orang tua renta yang memang tak mampu nak berpuasa dah, tak larat gigi-gigi, memang tak nak bangun tidur pun tak larat, memang orang tua sungguh, yang mana kita tak akan cakap tak apalah nanti kot lepas Ramadan esok dia boleh qada. Dia lepas Ramadan esok dia makin tua, makin tak larat. Kita jadi orang yang dua golongan ni pula, orang yang sakit yang memang doktor kata tak ada harapan yang sembuh, memang bahaya puasa. Dua ni digugurkan kewajipan berpuasa. Tapi dia kena wajib bayar fidyah. Fidyah tuan-puan sekalian. Wajib bayar fidyah. Jadi siapa yang ada jaga mak ayah memang dah tak mampu nak puasa, habis Ramadan je bayar fidyah. Jangan bayar pada bulan Ramadan. Habis je Ramadan bayar fidyah. Sebab kita tak tahu lagi berapa hari. Kotlah meninggal bulan Ramadan ke. Sama juga orang sakit. Habis je Ramadan bayar fidyah. Jadi adakah warisnya kena qadakkan puasa baginya? Tak ya. Yang waris kena qadakkan puasa, orang tu sihat tak apa, tak ada apa dia meninggal sebelum sempat qadak. Warisnya kena qadak baginya. Tapi bagi dua golongan ni, tuan-puan sekalian tak perlu dah kita nak qadakkan apa semua, waris tak perlu qadakkan, cukup bayar fidyah untuk setiap hari. Fidyah tak mahal pun tuan-puan sekalian. Kalau Negeri Sembilan dan RM8 je. Kalau RM8 kita ambil lah RM2. Jadi kalau kali 30 hari dalam RM60 je. Habis Ramadan bayarkanlah untuk mak ayah apa semua fidyah. Saya nak sebutkan bab ni, bab wanita ni tuan-puan sekalian. Kalau bimbangkan dirinya qada saja. Tapi kalau bimbang pada kandungan dan untuk anak disusukan, dia wajib qada dengan fidyah. Ustazah, saya bimbang dua-dua. Qada je lah. Faham ya? Dia okey, dia sehat, dia cergas. Kan? Boleh masak, boleh buat kuih raya, boleh jahit baju raya. Tapi dia sampai pukul 10, kenapa baby tak gerak ni? Sampai pukul 5 ke contoh. Risaulah pula. Biasa dia menendang-nendang. Kan? Subhanallah, kenapa ni? Dia risau baby. Dia sehat je. Jadi dia berbuka puasa tu kerana risaukan bayi. Bukan keadaan dirinya. Jadi dalam hal ini, dia wajib qada dan bayar fidyah. Walau bagaimanapun saya tahu memang ada perbincangan ulama' lagi membahaskan tentang perkara ni. Tapi inilah yang masyhur kita pegang di Malaysia. Subhanallah, pertama bimbang dirinya qada saja. Kalau bimbang anak kandung, kalau bimbang kedua-duanya, kalau bimbang dua-dua kita bimbang, ambil qada sajalah. Tapi bukanlah kita kata bila dah macam ni tak perlulah lagi qada dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, bila sebut fidyah, fidyah ni dia tak semestinya kita bayar di Baitulmal. Boleh bayar, Pusat Kutipan Zakat boleh terima. Tapi dia tak sama dengan asnaf zakat. Asnaf zakat ada 8 kan? Ada 8 asnaf zakat. Macam-macam lah, saya tak sebutkan lah. Kan, di kalangan fakir miskin, lepas tu di kalangan fisabilillah, lepas tu kita sebut apa ni? Di kalangan orang yang butang tak mampu nak bayar hutang, mu'alaf, orang bukan Islam yang kita nak lembutkan hati, orang yang dalam perjalanan, itulah. Jadi kalau asnaf zakat ada 8 dan memang kita afdal bayar di Pusat Kutipan Zakat. Tapi bila sebut fidyah, fidyah ni tuan-puan sekalian, dia satu saja penerima fidyah dan juga kafarah. Satu je golongan boleh terima, iaitu al-fuqara wal masakin. Orang fakir miskin saja boleh terima fidyah. Dan fidyah ni boleh kita beri kepada sesiapa pun tuan-puan sekalian. Boleh bagi siapa pun fidyah. Yang penting dia fakir miskin. Dan kita boleh bagi sendiri.
Kita boleh bagi kalau ada adik-beradik kita yang susah, kita sebut, kena clear lah. Ini ya contoh kita kira. Okey, itu belum jawab soalan. Ustazah, fidyah berganda ke tak berganda? Okey, pendapat yang pertama menyebutkan fidyah itu berganda. Pendapat kedua kata fidyah tak berganda. Ustazah, saya dah 10 tahun sebenarnya tak puasa. Saya tak puasa. Jadi apa yang saya perlu buat? Kena qada semua puasa 10 kali 30 jadi 300 hari. Ustazah 300 hari setahun. Alamak, banyaknya Ustazah. 10 tahun tak puasa. Jadi 10 kali 3, 300 hari. Dekat setahun saya kena puasa je lah, tak berhenti. Saya jawab, siapa yang suruh kamu puasa tak berhenti? Kamu boleh saja qada Isnin Khamis ke, kamu pilihlah seminggu sekali ke. Ikutlah, buatlah setakat yang kamu mampu. Dan Ustazah, habis tu kalau saya mati sebelum saya habis qada, Allah Maha mengampun, Allah Maha mengetahui. Kalau kamu betul nekat nak ganti, kamu bukan mempermainkan. Kan tiba-tiba ganti setahun sekali je. Tiba-tiba qada sebulan sekali. Nampak sangat macam kamu tak bersungguh-sungguh. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu cuba. Kan akhirnya tak sempat juga mati. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Yang penting niat kita memang nak qada. Bukan main-main nak qada. Sebab Allah paling tahu hati kita. Jadi pasal fidyah berganti tak berganti. Khulasah daripada ahli ulama menyebutkan. Bagi orang yang mampu, berkemampuan duit banyak, maka dia bayarlah fidyah dengan berganda. Bagi orang yang miskin, kalaulah dah 10 tahun menangguh, kan asal RM60, 6 kali 10 dah jadi 600. Itu kalau RM6. Kalau banyak, berganda-ganda-ganda, subhanallah. Jadi bagi orang miskin, dia tak perlu buat berganda. Kalaulah dia tinggal 30 hari, kan? Lepas tu dah 10 tahun dia tinggal. Jadi kalau 30 hari kali 2, RM60. 6 kali 10 jadi 600. Kalau berganda, dia kena kali lagi, dia jadi ribu-ribu. Itu yang berlaku hari itu, ada orang yang asnaf, orang yang susah lah, bukan orang yang berduit. Dia nak bayarkan fidyah untuk mak ayah dia. Tapi mak ayah dia dah meninggal lama. Dia kata tak tahu, mungkin ada ni. Lepas tu dia pergi kepada satu pihak kira, keluar-keluar jumlah 30,000. Terkejut dia. Kata, Ustazah, 30,000, Ustazah, saya mana ada duit nak bayar fidyah untuk mak ayah saya 30,000. Saya pun tanya, okey, bagi berapa hari-hari kita pun kira. Sebenarnya bukan saya tanya, ada ustaz kita tanya. Bila kira, 2,000 saja. Daripada 30,000 jadi 2,000. Sebab apa? Kita ambil pendapat yang mengatakan tidak berganda. Masya Allah, sebab itu pendapat yang kuat juga. Jadi, bagi orang yang kaya, orang yang berkemampuan, ambillah pendapat yang kata berganda. Bagi yang tak mampu, boleh ambil pendapat yang tidak berganda. Allah Maha mengetahui kita kaya, kita mampu ke tidak. Jangan tipulah, Allah Maha mengetahui. Jadi, sebaiknya kalau kita berkemampuan, tiba-tiba saya tak mampu Ustazah, padahal duit ada 50,000 dalam ni gelang gitu-gitu semua ada. Daun teruk, daun ketum, daun macam-macam ada. Tapi saya tak mampu Ustazah, tak mampu banyak sangat. Saya pun melirik tengok yang cakap tak mampu tu kan. Allah Maha mengetahui, jadi janganlah kita memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Okey, masa kita dah habis, tapi saya nak bagi sikit pencerahan yang ni, tuan-puan sekalian. Memang Allah bagi kemudahan, rukhsah kepada beberapa golongan. Antaranya orang yang sakit, kan, boleh tak berpuasa. Orang yang sakit ni dia disahkan oleh doktor Muslim. Kemudian ada orang yang bekerja teruk, bawah terik matahari, boleh tak buka, orang musafir dan sebagainya. Tetapi tuan-puan yang dimati Allah sekalian, saya dah rujuk kan kepada seorang guru, dan guru ini telah memberikan rujukan daripada kitab yang muktabar. Sebab persoalan ini dah lama dah saya tertanya sendiri, dan akhirnya terjawab bila dah merujuk kepada seorang alim ulama ni, Masya Allah, seorang doktor, seorang pemegang PhD dalam bidang pengajian Islam, fiqh, usuluddin dan sebagainya, Masya Allah. Bila kita tanya, contohnya perempuan yang mengandung ataupun menyusu, ataupun orang yang musafir, ataupun yang bekerja kuat, adakah dia sebab dia tahu esok dia nak musafir, ataupun esok dia kerja, dia kata kan memang dia tak mampu kalau dia puasa, adakah dia langsung tak perlu berniat berpuasa dan dia langsung tak payah bangun untuk sahur? Dia sambung je tidur, bila orang kejut, kau bangunlah sahur. Aku kan dapat rukhsah, aku nak musafir esok ni. Aku kan dapat rukhsah, aku kan mengandung, menyusu. Aku kan dapat rukhsah, aku kan kerja teruk, aku memang tak boleh. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Disebutkan dalam satu pendapat ulama mengatakan bahawasanya golongan-golongan yang nak ambil rukhsah ni, dia kena bermula dengan puasa dulu. Bangun dulu, sahur, niat untuk berpuasa.
Kalau sampai dah pukul 10 rasa tak larat, berbukalah sebab di golongan yang ruksah. Sebab guru ni menyebutkan, Syekh ni menyebutkan, siapa yang jamin kamu yang kamu betul-betul akan musafir? Mungkin kamu rasa kamu nak musafir, kamu dah rancang dah semua, tiba-tiba cancel. Kamu dah berdosa besar sebab kamu tak berniat di puasa di bulan Ramadan. Sama juga yang kata, oh saya tak payah puasa, saya ambil ruksah sebab saya kerja bawah terik matahari. Mana tahu tiba-tiba kan hujan lebat turun, lepas tu macam kata ini tak payah kerja sebab hujan nampak memang lebat, jadi tak boleh nak pergi pasang pun batu-bata tu. Kan tak boleh nak buat jalan pun hujan lebat sangat. Jadi mungkin siapa nak jamin kamu, jadi kamu berdosa besar, sangat besar meninggalkan puasa Ramadan ni. Dosa yang sangat besar disebut dalam hadis Nabi tentang azabnya. Okey, jadi tuan-puan sekalian, jadi ibu menyusu, ibu mengandung dan sebagainya, sebaiknya kita bangun juga sahur, niat juga berpuasa. Bila kita dah sampai rasa bimbang tu, kan? Sebab apa kita tetap dapat pahala tu? Sebab Allah mengambil niat dan tujuan kita apa tu. Pukul 8 dah rasa dah tak larat. Tak boleh bang, tak boleh. Bukalah. Masya Allah. Subhanallah, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi menyebutkan, untuk kamu tidak akan mampu menggantikan satu hari di bulan Ramadan. Kamu tak akan mampu menggantikan satu hari yang kamu tinggalkan puasa di bulan Ramadan itu, walaupun kamu menggantikannya dengan puasa sepanjang tahun. Kalaupun kita puasa 365 hari tanpa gagal, tanpa selang-seling, puasa penuh, tak akan mampu menyamai kemuliaan, kehebatan, kan, rahmat, tak akan mampu menyamai nilai puasa satu hari bulan Ramadan. Kalau pun kamu gantikan dengan setahun penuh. Contohnya ada orang tu menyesal, Ustazah, saya menyesal sangat bulan Ramadan tu saya tak puasa, saya nak bertaubat. Apa yang perlu saya buat? Gantilah balik, taubat dengan Allah. Sama tak dengan saya qada? Memang jawapan Rasulullah tidak sama. Satu hari yang kamu tinggalkan dengan secara sengaja di bulan Ramadan tidak akan mampu menyamai walaupun kamu berpuasa 365 hari secara penuh. Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah, mudah-mudahan insya-Allah perkongsian pada malam ini mudah-mudahan memberi manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dan penyampaian mungkin tak mencapai matlamat dan tujuan, tajuk dan sebagainya. Terima kasih kepada Wasilah. Wasilah ni adalah satu NGO, satu pertubuhan yang saya kira wanita patut follow. Carilah FB, cari IG pun ada juga, Instagram Wasilah pun ada. Cari je Perkataan Wasilah, nanti akan jumpa. Terima kasih pada pihak penganjur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala kerja amal, kerja dakwah yang dilakukan. Dan terima kasih pada semua sekali lagi. Tuan-puan sekalian, buku ini amat terhad. Satu. Saya memang pilih. Saya pilih tajuk ni, buku ni. Sebab saya kata biasa orang akan tanya, satu lepas satu, satu lepas satu, satu. Macam malam ni lah. Banyak soalan tanya kan. Bila Ustazah dah mula soal jawab, timbul satu soalan. Dan insya-Allah setiap satu soalan tuan-puan tanya tadi ada terjawab dalam buku ni. Dan saya pun menjawab berdasarkan kitab ni, dan kitab ini adalah susunan saya sendiri, Ustazah Asma Harun, dan buku ini diterbitkan sendiri bersama dengan Ustaz Muhammad Zulkhairi. Subhanallah, kemudian bersama dengan tim penyelidik Ustazah Asma ada 10 orang. Masya Allah. Dan kita boleh tengok dalam buku ni dengan colourful dan tulisan yang mudah untuk kita baca, dan setiap jawapan tu dibawakan dalil-dalil tuan-puan sekalian, dibawakan hujah-hujah, bukan jawab secara direct macam tu saja. Lepas tu kita bawakan juga bila ada khilaf, kita bawakan khilaf tu. Maksud kita bawakan pendapat-pendapat tu. Bila ada percanggahan pendapat, kita bawakan pendapat-pendapat tu. Kemudian kita kita akan tashehkan lah. Kita akan pilihlah pendapat yang terkuat daripada pendapat-pendapat tersebut. Jadi seronok sebenarnya bila kita dapat hasilkan buku ilmiah seumpama ini. Mudah-mudahan tuan-puan ada rezeki untuk memilikinya, tuan-puan sekalian. Satu-satu soal jawab fiqh Ramadan. Sebab kita terbitkan dalam 10,000 saja, sekarang tinggal berapa ribu saja naskah. Ia tidak diulang cetak lah sebab ia disikas untuk sempena bulan Ramadan. Dan insya-Allah setiap rumah saya kira wajib ada satu buku berkenaan Ramadan. Tak semestinya buku saya ni, buku kami ni, boleh saja mana-mana buku. Itulah sebagai tanda kita benar-benar serius untuk menghadapi Ramadan. Kita benar-benar ingin mendapatkan segala kebaikan. Dan insya-Allah bagi bab kemuliaan, bab pahala berganda, bab amalan-amalan sunat bulan Ramadan, bab semualah ada pada
bab pengenalan dan juga kemuliaan dan keutamaan Ramadan. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Kita dah lebih dah masa, lebih kurang sejam setengah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Salam. Ustazah, kalau boleh para jemaah ingin bergambar online dengan Easy Ustazah, dah. Jumpa lagi semua. boleh bergambar dulu Ustazah. Ustazah masih online ke? Admin? Kenapa dah kelaparan? Aduh, Oh. jadi macam